Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ABC 2.0, ambil peduli bina hubungan cipta kejayaan. Salam anak yang baik lagi cerdik. Salam 4I, ikhlas, ihsan, itqan dan istiqamah. Salam SKTTJ, semarak kesatuan terbilang terbaik. Jom bersama SKTTJ. Segalanya bermula di sini. Up SKTTJ, up Seremban, up negeri. Yang berusaha Puan Seni Abdul Ghaffar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Daud Sulaiman, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Fuzi Ahmad, Guru Penolong Kanan Core Curriculum, Puan Nik Khairunisa Abu Bakar, Guru Penolong Kanan PPKI, Yang Dipertua PIBG dan Yang Dipertua PIBG, Pengurusi Sarana PIBG, Barisan Ahli Jawatan Kuasa PIBG, guru-guru dan anak-anak yang guru-guru, anak-anak dan para ibu bapa penjaga yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, saya mengambil kesempatan di sini untuk menyampaikan satu video rakaman berkaitan dengan sesi Prasekolah 2022 yang akan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan mengikutinya prasekolah pada tahun hadapan 2022. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi syabas tahniah buat kepada para ibu bapa penjaga anak-anak prasekolah, bakal anak-anak prasekolah tahun 2022 yang akan memasuki Sekolah Kebangsaan Taman Tunku Jaafar ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para ibu bapa penjaga yang telah memilih SKTTJ bagi pembelajaran anak-anak prasekolah bagi tahun 2022. Saya ingin menyampaikan dalam sidang video rakaman ini berkaitan dengan perkara-perkara penting sebelum anak tuan-tuan dan puan-puan memasuk kepada prasekolah pada tahun 2022 nanti. Apa yang penting di sini ialah saya nak menerangkan sedikit tentang betapa pentingnya kita di bawah sistem pengajaran dan pembelajaran prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia atau Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana pengajaran prasekolah ini, PDPC ini dilaksanakan berdasarkan kepada kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena sedia maklumlah, yang kena faham bagaimana pelaksanaan ini dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Taman Tunku Jaafar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan tujuan untuk berdasarkan kepada dasar ataupun kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau lebih dikenali dengan KSPK. Dan persediaan ini melibatkan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang berumur 4 hingga 6 tahun sebelum melangkah ke tahun 1. Jadi anak tuan-tuan dan puan-puan prasekolah yang sebelum melangkah ke tahun 1 pada tahun 2023, 2024 ataupun 2025 nanti telah ada persediaan. Mereka bersiap sedia dengan suasana pembelajaran di sekolah yang asas sahaja. Mereka akan ikutinya di bawah bimbingan guru-guru prasekolah yang berpengalaman, di samping dengan pembantu pengurusan murid yang berpengalaman. Jadi ini merupakan salah satu persediaan untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya ialah berkaitan dengan pembelajaran secara tidak formal. Sebab dalam kurikulum seperti mana saya sebutkan tadi, kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini dia lebih kepada mencungkil bakat kemahiran anak tuan-tuan dan puan-puan. Belajar sambil bermain. Belajar melalui bermain. Itu yang antara fokus yang ditekankan dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini. Belajar melalui bermain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham dari sudut itu. Kemudian tidak ada ujian ataupun peperiksaan dalam tempoh anak tuan-tuan dan puan-puan belajar di prasekolah ini. Tidak ada ujian ataupun peperiksaan. Penilaian berbentuk kepada pemerhatian, rekod pentaksiran dan hasil kerja anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam tempoh ini guru-guru dibantu oleh pembantu pengurusan murid akan melihat melalui pemerhatian dan direkodkan segala tingkah laku mereka sepanjang mereka belajar di sekolah ini, dan semuanya itu akan direkodkan secara melalui pentaksiran. Kita melihat kepada kemahiran yang ada dalam
diri mereka, kemudian daripada hasil kerja yang mereka laksanakan. Tidak ada peperiksaan. Jadi penilaian itu berbentuk pemerhatian. Dalam masa yang sama juga ia banyak lebih kepada aktiviti-aktiviti secara berkumpulan dan juga kemahiran berkomunikasi di antara rakan-rakan, di antara guru dan juga penguasaan anak tuan-tuan dan puan-puan sepanjang berlangsung di dalam bilik darjah yang melibatkan kemahiran 3M, iaitu membaca, mengira dan juga menulis. Di samping itu juga tuan-tuan dan puan-puan, kenapa konsep pendidikan prasekolah ini dilaksanakan? Tuan-tuan kena sedia maklum bahawa pendidikan prasekolah ini merupakan satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak berumur daripada 4 hingga 6 tahun dalam satu jangka masa tempoh, iaitu 1 tahun atau lebih sebelum masuk ke tahun 1 di sekolah formal. Jadi persediaan ini seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, bagi tujuan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sebelum melangkah ke sekolah, sebelum melangkah ke tahun 1 dan melalui sistem pembelajaran secara lebih formal. Jadi ini merupakan matlamat pendidikan prasekolah, iaitu untuk bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan potensi diri mereka yang menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan sebelum mereka masuk ke sekolah rendah. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan memahami konsep pendidikan prasekolah ini dan matlamat pendidikan prasekolah ini seperti mana yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, apa tujuan dan matlamat utama prasekolah ini diadakan. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak maklumkan bahawa waktu pengajaran anak tuan-tuan dan puan-puan ini akan berlangsung bermula pada hari Isnin hingga Jumaat, masanya 7.30 pagi hingga 11.30 pagi. Jadi masa itu sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, perlu patuhi. Saya ulang lagi sekali, waktu pengajaran pembelajarannya ialah bermula pada hari Isnin hingga Jumaat, masanya 7.30 pagi hingga 11.30 pagi. Dan yang paling penting saya nak tekankan ke sini kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah dalam keadaan norma baru ini, waktu balik tuan-tuan dan puan-puan kena akurlah. Saya mohon sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan, para ibu penjaga, untuk menjemput anak tuan-tuan dan puan-puan tepat pada waktunya, iaitu 11.30 pagi waktu balik, yang mana anak tuan-tuan dan puan-puan perlulah akan diiringi oleh pembantu pengurusan murid yang akan ditempatkan di ruang menunggu, di pondok menunggu seperti mana biasa, di bawah sana, di pintu gate yang kedua. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan menunggu di situ, dan kalau boleh tepatilah masa 11.30 pagi anak tuan-tuan dan puan-puan akan dilepaskan bagi menjaga SOP, pembahagian SOP dalam usaha kita membendung penularan wabak COVID-19 yang masih belum berakhir ini. Jadi oleh kerana itulah saya tekankan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, jemput anak tuan-tuan dan puan-puan 11.30 pagi tepati masa waktu balik prasekolah pada tahun 2022 nanti. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga kena maklumkan jugalah sekiranya ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang menggunakan perkhidmatan web sekolah ataupun trak tentera dan sebagainya, bas sekolah atau sebagainya, maklumkan cara murid anak tuan-tuan dan puan-puan pulang kepada guru prasekolah ataupun juga pembantu pengurusan murid untuk berkaitan untuk memudahkan, melancarkan lagi urusan anak tuan-tuan dan puan-puan nanti apabila sesi prasekolah bermula pada tahun 2022. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tekankan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan peranan tuan-tuan dan puan-puan sebagai ibu penjaga untuk menyediakan pelbagai peralatan seperti mana biasalah, alat tulis, peralatan yang lengkap setiap hari supaya dalam keadaan SOP ni sangat-sangat ditekankan tentang penjagaan alat-alat tulis yang tidak boleh dikongsi. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan fahamlah dalam kita menjaga SOP terkini ini yang disebutkan norma baru dalam sistem pendidikan kita, iaitu yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlulah membekalkan peralatan tulis anak tuan-tuan dan puan-puan secukup, selengkapnya supaya tidak berlaku berkongsi. Yalah, anak-anak prasekolah ni dia tak tahu, dia masih dalam tempoh pembelajaran, persediaan untuk melangkah ke sekolah secara formal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena fahamlah supaya latih anak tuan-tuan dan puan-puan di rumah, bagi tahu kepada anak tuan-tuan dan puan-puan di rumah, jangan berkongsi peralatan tulis, termasuklah bekalan makanan dan sebagainya. Walaupun kita menyediakan, pihak sekolah akan menyediakan bekal makanan kepada tuan-tuan dan puan melalui pembantu pengurusan murid. Semua anak tuan-tuan dan puan akan diberikan makan minum secukupnya. Jadi saya nak tekankan sini ialah peralatan supaya tidak berkongsi dan sebagainya. Dan tidak ada bayaran yang akan dikenakan sepanjang tempoh anak tuan-tuan dan puan
berada di sekolah. Pada tempoh pembelajaran prasekolah ini tidak ada bayaran dikenakan secara percuma, semua itu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan beruntunglah kerana telah berjaya untuk masuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk prasekolah di SKTTJ ini. Kemudian selebihnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan juga wujudkan satu grup WhatsApp bagi memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan guru prasekolah dan juga pembantu pengurusan murid nanti, bagi memaklumkan segala aktiviti prasekolah dan apa-apa berkaitan perkembangan pembelajaran anak tuan-tuan dan puan-puan, masa balik dan sebagainya, masa pelbagailah apa-apa aktiviti maklumat-maklumat daripada pihak sekolah, memudahkan urusan bagi menyampaikan sistem komunikasi yang berkesan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya segala perancangan anak tuan-tuan dan puan-puan sepanjang pembelajaran prasekolah di SKTTJ ini pada tahun 2022 berjalan dengan jayanya, berjalan tanpa sebarang masalah. Jadi saya mengharapkan dengan maklumat-maklumat yang saya sampaikan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan faham apa seperti mana yang disebutkan di awal tadi, konsep, matlamat, tujuan sebenar prasekolah ini diwujudkan di bawah sistem pendidikan negara kita, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dan selebihnya berkaitan dengan peraturan, pakaian dan sebagainya, saya akan dimaklumkan dalam grup WhatsApp grup prasekolah 2022 ini nanti oleh guru prasekolah dan juga pembantu pengurusan murid nanti, akan dimasukkan berkaitan dengan peraturan-peraturan selanjutnya berkaitan dengan persediaan untuk tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bersedia melangkah ke alam prasekolah pada tahun 2022 ini. Jadi itu sahaja rakaman ucapan yang saya ingin sampaikan. Sama-samalah kita mendoakan mudah-mudahan prasekolah 2022, anak tuan-tuan dan puan-puan yang terpilih akan dapat melalui prasekolah 2022 dalam keadaan yang selamat. InsyaAllah pihak sekolah telah bersedia dengan segala SOP, penjarakan, suasana pembelajaran di dalam bilik darjah yang sangat kondusif, telah diadakan penandaan, penjarakan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau kerana kita dah ada pengalaman sebelum-sebelum ini dalam melaksanakan prasekolah. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan patuhlah dengan segala apa yang telah dirancang, telah ditekankan ataupun telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Segala maklumat-maklumat itu akan sentiasa disampaikan dalam grup WhatsApp yang akan diwujudkan nanti bagi anak-anak prasekolah tahun 2022. Sekian ini sahaja rakaman yang saya sampaikan. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada perkara-perkara yang saya sampaikan tidak menyenangkan hati tuan-tuan dan puan-puan, dan saya sangat mengadu-adukan tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah berhubung dengan guru prasekolah dan juga pembantu pengurusan murid Sekolah Kebangsaan Taman Tun Jaafar untuk melancarkan lagi sistem ataupun persediaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan belajar di prasekolah Sekolah Kebangsaan Taman Tun Jaafar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.